أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah nikmat daripada Allah, kita dapat bersama-sama pada malam ini bagi membicarakan tajuk berkenaan dengan penyakit yang disebut sebagai dengki ataupun kita sebut sebagai hasad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kita kena faham dalam masalah berdengki ini adalah satu penyakit hati. Dalam tubuh kita ni ada dua benda. Satu orang panggil jasad, yang kedua orang panggil roh. Jasad ni ada penyakit dia, roh pun ada penyakit dia, dan masing-masing ada ubat dia. Roh ada ubat dia, jasad pun ada ubat dia. Ubat kepada jasad ni, kalau orang tu sakit, mudah untuk dia pergi klinik, hospital, dan doktor yang mengubat penyakit jasad ni, dia akan bagi ubat mengikut penerangan kita sakit tu macam mana. Kalau kita bagi tahu habis ke dia sakit tu, lagi tepat. Tapi kalau sakit kita nak sembunyi-sembunyi, mungkin doktor yang bagi ubat tu dia boleh beri apa yang kita beri penerangan dan setakat apa yang dia tahulah. Dan penyakit jasad ni Nabi sebut likulli da'in dawa ilal maut. Setiap penyakit ini ada ubat dia kecuali mati. Mati tak ada ubat. Dan penyakit jasad ni kita boleh bahagi berdua. Dia panggil penyakit ibtila, yang kedua penyakit sakarat. Penyakit ibtila ni penyakit Allah Ta'ala bagi kerana nak uji kita, nak angkat darjah, nak beri pahala yang banyak, lalu dia bagi penyakit. Pertama. Yang kedua ni dia panggil sakit sakarat, sakit nak mati. Sakit sakarat ni, marilah doktor pakar macam mana pun, doktor tu sendiri pun mati. Pakar hebat pun mati juga. Itu penyakit. Tapi ada ubat dia, kecuali mati. Penyakit mati ni saya sebut adalah penyakit dia panggil sakarat. Itu jasad. Yang kedua roh. Dengki ni penyakit roh, bukan penyakit jasad. Dr. Yusuf Qaradawi sebut dalam kitab dia At-Taubatu ilallah, taubat pada Allah. Dia kata bahaya manusia yang ada penyakit roh ni lebih dahsyat kesan dia daripada penyakit jasad. Lebih dahsyat. Kalau orang ada penyakit jasad kecil manis, dia tidak berjangkit kecil manis ni. Cuma doktor kata keturunan.
Keturunan kalau ayah kita kecil manis, tapi kalau kita pandai jaga, dia tak kena. Gaut keturunan, tapi kalau pandai jaga tak kena juga. Penyakit takut bini bukan keturunan. Penyakit juga tu dah. Penyakit dengki ataupun penyakit jenis roh ni lebih bahaya kesan, dia kata. Kenapa? Ada seorang je penyakit jenis dengki ni satu kampung huru-hara. Ada orang penyakit roh dia rosak, satu kampung huru-hara. Satu keluarga boleh pecah belah. Sebab tu saya kata penyakit yang ada pada tubuh manusia nak dapat ubat senang. Dan jarang orang berjangkit, kecuali penyakit-penyakit jenis berjangkit, corona ke denggi ke, hak tu hak berjangkit. Hak lain kucing manis, darah tinggi apa tu penyakit yang hasil daripada makan yang tidak teratur dan tidak betul. Baik. Allahu Akbar. Dan penyakit dengki ni kita kadang-kadang kita jumpa sesama pejabat, sesama masjid, sama bekerja, sama keluarga. Boleh faham ni? Jarang kita jumpa orang yang atasan berdengki dengan orang bawahan. Tak pernah jumpa. Menteri duk berdengki dengan Pak Mak duk kapung ni. Dia nak berdengki apa? Rumah dia tu nak masuk pakat ibu jari, tekan situ baru terbuka pintu. Pak Mak yang duduk kapung ni, rumah dia pun tak kunci rumah dia. Siapa nak curi rumah dia, tiwi-tiwi pun tak ada. Mandi pun air telaga. Tak pernah sabar kalau menteri nak berdengki dengan dia. Betul tak ni? Yang biasa berdengkinya sama-sama ada harta, sama-sama senang, sama-sama susah. Dia tak berdengki. Susah nak berdengki apa? Sama-sama tak ada harta, nak berdengki apa? Sama-sama tak ada harta. Kalau berdengki juga orang panggil tak apa cerdik lah. Kita nak berdengki ni ada orang ada harta, dan kita nak berdengki ni mesti orang lebih pada kita. Seorang yang nak berdengki ni dia mesti orang tu lebih pada dia, baru menasabah nak berdengki. Macam saya sebut tadi lah, kita nampak orang tu lebih pada kita. Yang mungkin kita ni sama sejawatan dengan dia, sama duduk bekerja dengan dia, sepejabat dengan dia, tapi nampak dia tu lebih pada kita. Bila nampak dia tu lebih pada kita, syaitan pun marilah. Macam mana dia lebih pada kamu, dia buat apa begini-begini. Dia heret lagi. Dengki tu boleh jadi khianat, boleh jadi dosa besar. Macam-macam orang duduk buat tu, dengki, meniaga, duduk sihir, macam-macam lah. Macam-macam. Dia tengok kedai orang laku, kedai dia tak laku, dia cari pelaris. Sebab kedai dia tak laku, cari bomoh-bomoh siam mana letak dalam sup. Macam-macam orang sama sekarang. Saya sebut dah, tak payah nak pelaris kedai ni. Ambil mak janda comel-comel, letak situ. Pakcik, mak janda muda-muda umur 20 lebih ada kan? Hak janda-janda tu, orang seksi-seksi tu, letak suruh dia tabur roti canai. Oh, meneleh piyah tu Haji. Balik masjid pergi. Bukan nak makan roti canai sangat, nak tengok mak janda tu. Itu pelaris besar sekali. Tak payah guna hantu bomoh siap, tak apa dah. Tak payah. Mak janda tu hantu besar sekali. Yang mungkin dia tu, kedai tu mungkin dia masuk sedap, sebab tu dia ramai. Tak perlu kita nak berdengki dengan dia. Tapi
Penyakit hasad ni adalah penyakit yang besar. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan penyakit hasad ini kepada orang Yahudi. Sebahagian besar orang Yahudi Nasara berpenyakit dengan hasad ini. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-54. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka orang Yahudi dengki kepada manusia Muhammad dan orang mukmin lantaran kurniaan yang Allah Taala berikan kepada mereka? Dan Allah berfirman lagi, wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Suratul Baqarah ayat 109. Yang bermaksud wadda katsirun min ahli kitab, sebahagian besar daripada ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul pada diri mereka setelah nyata kebenaran pada mereka. Baik. Dua ayat ni, surah An-Nisa 1, surah Al-Baqarah 1, nak menunjukkan bahawa orang yang paling banyak, yang besar sifat kedengkian dia, Yahudi Nasara. Yahudi dan Nasara. Sampai ke hari ini pun dia tidak akan duduk diam kalau orang Islam tu berjaya. Dia tidak akan duduk diam kalau orang Islam tu hebat. Dia tak akan duduk diam kalau Islam tu dapat menguasai pemerintahan. Dia tidak akan duduk diam. Dia akan usaha juga supaya rosak binasa, supaya rosak apa yang umat Islam hadapi. Apa yang umat Islam kecapi, yang umat Islam dapat, orang Yahudi cukup dengki. Dan ini disebut oleh Allah ayat yang kita bacakan tadi. Allah Ta'ala sebut, atau orang Yahudi itu mereka dengki kepada Muhammad lantaran kurniaan Allah kepada Nabi Muhammad dan juga pengikut Nabi Muhammad. Mereka tak puas hati dengan lantikan Allah kepada Nabi daripada bangsa Arab. Itu punca yang sebenar orang Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana dia punya la tajidanna sa'adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Allah Taala kata, mu tengok macam mana puak-puak apa ni musyrikin, puak-puak Yahudi ni bermusuh dengan kamu, benci kepada kamu, dan juga golongan-golongan musyrik. Yang pertama Tuhan sebut, yang melawan kamu Yahudi. Punca dia dengkinya sebab Nabi Muhammad di kalangan bangsa Arab, dan bangsa Arab dilebihkan oleh Allah Ta'ala nak banding dengan bangsa dia. Sedangkan bangsa dia pun lebih juga, Nabi-Nabi juga di kalangan dia, tapi dia kira Allah Ta'ala ni telah pun menurunkan martabat bangsa dia. Dia tak diterima Nabi Muhammad SAW. Sampailah dia buat kerosakan di atas muka dunia. Dan Allah Ta'ala sebut, dia tidak akan membiarkan kamu begitu saja, kerana sebahagian besar di kalangan mereka ingin supaya kamu jadi kufur selepas kamu beriman. Mana beriman ni benda baik. Orang yang dengki ni, dia akan ubah seseorang yang mendapat kebaikan supaya orang tu dapat keburukan. Itu dengki. Sebagaimana dengkinya orang Yahudi kepada Islam. Baik. Itu dengki orang Yahudi. Begitu juga makhluk yang pertama saya dengki atas muka dunia ni, Iblis. Sombong, dengki. Dengki kepada Adam. Sebab kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Adam, tidak kepada dia.
Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan kepada Adam alaihissalam dengan bermacam-macam kelebihan. Apabila iblis nampak bahawa Adam ini dilebihkan oleh Allah Ta'ala berbanding dia, sedangkan dia rasa dia tu lebih, dia rasa dia tu lebih. Sebab tu orang yang rasa diri tu lebih pada orang lain, orang ni ada perangai iblis dalam jiwa dia tu. Baik ilmu dia rasa dia lebih, baik kedudukan dia rasa dia lebih. Bila dia rasa dia lebih, ikut nak buat ke orang, ikut nak buat ke orang macam-macam boleh buat belaka, ikut nak kata ke orang boleh kata belaka. Sebab apa? Sebab diri dia lebih. Hak ni orang panggil ada sifat iblis. Iblis begitu, dia rasa dia lebih. Bila Allah Ta'ala kata dia lebih, kita di antara kita ni, kelebihan seseorang Allah Ta'ala bagi sebab apa? Sebab kita nampak dia tu lebih pada kita, tapi di sisi Allah tak tahu lagi siapa lebih. Nampak ni? Kalau dia ada harta, nampaklah dia banyak harta pada kita. Kalau pangkat, dia pangkat besar pada kita. Kalau jawatan, dia jawatan besar pada kita. Tapi lebih siapa di sisi Allah Ta'ala, kita pun tak tahu, dia pun tak tahu. Tak tahu. Tetapi Allah Ta'ala sebut hak lebih di sisi aku, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Ta'ala angkat darjat orang beriman di kalangan kamu, walladhina utul ilma darajat, Allah Ta'ala angkat orang berilmu dengan beberapa darjat. Maknanya orang yang lebih di sisi Allah beriman serta berilmu. Ada ilmu satu, beriman satu. Itu lebih di sisi Allah Ta'ala. Lebih lagi mana lagi? Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, yang paling mulia di sisi aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling banyak takwa pada Allah. Itu lebih. Bila iblis takwa pada Allah, bila iblis nak beriman pada Allah Ta'ala, percaya ada Allah, tapi istikbar, sombong dia. Memang hasad dengki ni boleh bawa pada sombong. Bila dia rasa dengki dengan seseorang, dia rasa dia lebih, dia mari perangai sombong. Hasad, dengki, sombong ni perangai iblis. Bismillah. Baik. Sebab apa jadi hasad ni? Sebab apa jadi hasad? Sumber kepada hasad dengki nombor satu sekali, masalah cinta kepada dunia nombor satu. Cinta kepada dunia. Baik harta dia, kedudukan dia, jawatan dia, pujian manusia, dia sayang benda ni. Bila seseorang tu sayang kepada perkara-perkara ni, dia rasa bahawa kalau ada orang lebih pada dia, maka benda ni akan terhapus daripada diri dia sendiri. Hasil daripada dengki ni, dia mari munafik, dia mari macam-macam. Sebab Abdullah bin Ubay, munafik di zaman Nabi SAW, kerana berdengki dengan Nabi, dia lawan Nabi. Kerana berdengki dengan Nabi, dia nak lawan Nabi, lawan betul-betul begitu. Nabi ramai pengikut. Nabi ramai pengikut. Bila Nabi ni ramai pengikut, nak lawan begitu, orang akan sokong Nabi ramai. Dia buat-buat sokong Nabi. Dalam keadaan hati dia tu benci kepada Nabi. Benci sungguh. Bila mari je jihad, dia akan hasut supaya jangan berjihad. Bila dengki dengan seseorang, mari hasut. Tak ada apa dia tu. Rumah besar pun hutang, kereta banyak pun hutang. Dia pelekeh orang tu, nak kata dia tu lebih. Sebab tu dia pelekeh kawan tu. Kalau bak harta dunia ni, kita tak payah pelekeh orang lah. Ada apa pun kita. Nah, bak harta dunia ni, kita tak payah pelekeh orang. Ada apa pun tangan kita sebenarnya. Allah Ta'ala bagi pada kita.
Silap hari bulan Allah Subhanahu wa taala ambil balik apa hak dia bagi pada kita, tak ada apa satu kita ni. Allah Taala nak ambil sekejap, sekelip mata je, dia stop nyawa di hidung kita tu, mati kita, semua jadi hak orang. Harta kita banyak, bawa duk sebutlah harta kita banyak, anak kita jadi waris pada harta kita. Dah kita mana? Oh, kita tak ada apa, kita tak bawa apa pun. Dia bawa kain putih tu masuk dalam kubur. Tu pun duk rasa hak dia tu, Allahu Akbar, duk rasa macam dunia ni hak dia. Duk berdengki kawan tu, duk berdengki dengan adik-beradik. Balik raya setahun sekali, berdengki dengan adik-beradik. Berdengki dengan jiran. Dia boleh ada benda yang boleh berdengki, nanti kita ajar lepas ni. Kita ajar larangan berdengki dulu. Ada benda yang boleh berdengki. Baik. Kita tahu dah punca dia kerana dunia. Oleh kerana punca sebab hasad ni dunia lawan dia apa? Akhirat. Akhirat. Bermakna punca kepada hasad ni kerana dunia. Duk berebut dunia, duk sayang dunia, duk cinta dunia. Kita ubah. Kita ubah sebab penyakit ni, kita ubah kepada ubat kepada penyakit. Ubat kepada penyakit ini akhirat. Nak rasa kita lebih pun lebih Allah Ta'ala lagi di hari akhirat. Nak rasa kita hebat pun hebat Allah Ta'ala lagi di hari akhirat. Siapa saja yang rasa hebat dalam jiwa dia akan apa panggil, akan terhapus kehebatan yang dirasa diri dia hebat tu apabila akhirat tu mari singgah di hati dia. Bila akhirat tu mari singgah di hati dia, itu ubat, dan itu juga sebab kepada penyakit hasad itu. Baik. Di antara obatnya lagi ada ilmu. Ada ilmu. Kalau seorang tu tak ada ilmu, hiduplah keadaan jahil. Bila dia hiduplah keadaan jahil tu, dia tak tahu apa satu hidup dia tu. Macam mana kehidupan dia tak tahu. Sebab apa? Sebab dia hiduplah keadaan tidak ada ilmu. Sebab tu kita kena ada ilmu hidup kita ni, barulah kita tahu yang ni penyakit, yang ni obat dia. Penyakit jasad kita ni, hasadnya, dengkinya, macam-macam lagi, sum'ah dengan ujubnya, tu benda yang melekat di hati semua tu. Ujub, takabur, hasad, dengki, riak, apa lagi tu, penyakit-penyakit belaka hak duduk di hati. Kalau dia ada cukup lengkap, riak pun dia ada, ujub pun dia ada, hasad pun dia ada, penyakit iblis belaka ni. Last sekali dia tak rasa bahawa Tuhan ni hebat. Bila dia semayang pun Allahu Akbar, akad takbir pun dia rasa diri dia hebat. Tak rasa diri dia tu kecil aku depan Allah Ta'ala. Bila sebut Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Mesyuarat macam-macam mana pun penting, hal negara ke dia ketua negara, ke Perdana Menteri ke dia menteri, ke Tok Ngulu, ke wakil rakyat, dia tinggal habis kerana Allahu Akbar. Kerana Allahu Akbar. Tapi orang tak rasa bahawa benda Allah Ta'ala ni maha besar. Dia sebut Allahu Akbar tu, dia tak faham apa pun. Sebab tu dia punya ujub, riak, hasad, dengki tu boleh bersaranglah jiwa dia. Kerana dia sembahyang, dia mulut dia je baca, tapi hati dia tidak tadabbur apa hak dia baca tu. Mulut dia Bismillahirrahmanirrahim, baca jelas, tapi hati dia kok tu, kok ni, kok ni, kok tu. Penyakit ke tak tu? Penyakit. Allahu Akbar. Mana kalau umur berapa dah kita, umur depan kita ni? Saya ni baru 34. Umur depan saya ada semua tok wan saya pun ada. Umur 70, pun ada 60.
Daripada kita pandai-pandai semayang sampai ke sekarang ni, kita rasa lagu mana semayang kita ni? Kalau mati esok lagu mana semayang kita? Dan jawab sendirilah hati. Balik rumah termenung sikit dengan soalan yang kita tanya ni. Kita ni termasuk saya lah. Daripada mula-mula pandai semayang sampailah ke sekarang ni, semayang kita dengan mulut saja ke semayang hati sama? Mulut baca subhanallah a'la, mulut baca alhamdulillah rabbil alamin, at-tahiyyat, baca selawat ke Nabi, puluh-puluh tahun nak selawat ke Nabi, tapi ada ke tidak sayang ke Nabi? Ada ke tidak sayang ke Nabi? Tak ada. Selawat ke Nabi itu selawat. Hak bersungguh lagi mari selawat. Mari bulan Maulud Nabi habis kampung round selawat. Bawa banner besar-besar banner. Kami cinta Rasulullah. Kami cinta Rasulullah. Bulan Maulud saja cinta Rasulullah. Sunnah Nabi tak buat. Orang ajar benda sunnah dia pergi buat benda bidah. Orang kata ni hak Nabi ajar, dia duk buat hak Nabi tak ajar. Pak cik? Nak mati esok lusa dah ni. Cuba kita fikir benda hak saya sebut ni, cuba kita balik fikir. Semaya boleh. Kalau kita ajar Cina tu semaya pun boleh. Cina tu. Cina duduk di Jeli tu, depan masjid besar Jeli tu. Ada Cina seorang. Satu hari Tok Bilal azan subuh tertinggal as-salatu khairum minan naum. Pagi esok dia makan nasi dengan Tok Bilal tu, orang kampung, Cina kampung. Dia kata Tok Bilal, tadi Tok Bilal azan subuh tadi tinggal as-salatu khairum minan naum, dia kata. Cina. Nah, awal Cina bangun pagi, awal bangun. Subuh dia dengar azan dia sebab rumah depan masjid. Dia pandai sebut as-salatu khairum minan naum. Sebab apa? Sebab hari-hari dia dengar. Kita ni semayang kita ni sebab kita dengar semayang orang baca lagu tu ke, ataupun kita belajar semayang ni. Semayang kita duduk semayang, rokok kita, sujud kita, bacaan kita ni, kita belajar baca ke, ataupun kita ikut orang baca. Kalau kita hanya ikut orang baca begitu tu ya, semayang Allah Akbar tapi hati tu duduk habis sampai ke arau ni. Terutamanya semayang kadang perut lapar. Perut lapar. Semayang Allah Akbar. Kerana Tok Imam baca panjang sikit, Allah Tok Imam ni mangkuk hayun sungguh. Nyopah Tok Imam. Nah, orang duk buat makan pula luar, duk bau nasi lemak dengan ular kambing. Oh, lagi marah. Sebab tu Nabi kita ajar pada kita, kalau perut kita lapar, makan dulu. Lepas tu baru semayang. Nak mari masjid ni, so mari masjid maghrib ni, isi perut sikit. Makan kuih-kuih sikit. Buat alah perut. Jangan marilah keadaan lapar sangat. Takut teringat pada makanan. Tengah makan. Nabi ajar kita. Dan jangan semayalah keadaan kenyang sangat pun tak boleh juga. Duk kenyang perut. Maghdubi alaihim. Nak terkeluar tu. Bunyi. Sedawa. Terutamanya bulan puasa. Bulan puasa kita makan habis dulu. Air saja 2-3 pak jenis, air soyanya, lecikangnya, macam-macam ABC-nya, cendolnya, makan habis dia sapu. Dia rokok tu, cendol duduk sini. Ni. Asal tekak dia. Tak boleh juga. Semayanglah keadaan kenyang sangat. Mengantuk. Nabi marah juga semayang mengantuk sangat pun Nabi marah. Tidur dulu sekejap. Ataupun pergi basuh muka, mengantuk. Kerana sebab apa? Lapar, kena makan dulu. Kalau ada hidangan, makan dulu baru semayang. Kalau mengantuk, tidur dulu sikit baru semayang. Kenapa Nabi ajar benda-benda begitu? Sebab nak suruh kita ni semayang, fokus kita dengan Allah Ta'ala. Fokus kita dengan Allah.
Kalau dalam baca riwayat tu, sahabat nama apa, Nabi pakai baju satu hari, dia ubah macam mana tahulah. Adalah benda macam ni. Apa ni lah? Ada dulu. Menghalang benda tu jadi khusyuk. Mungkin duk beki, duk tengok benda tu. Sebab tu buang baju tu, pakai baju lain. Kita pun begitu juga. Ada benda-benda yang menghalang kita khusyuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah pakai. Kan pelekat tuan-tuan ni kan banyak, ada hocak gajah duduk, ada macam-macam. Gajah duduk begitu belakang. Duduk lah. Baru buka, stiker tak buang lagi. Sahabat duduk belakang tengok, macam apa? Oh, gajah dia kata. Tu iman duk walad dhalin tengok gajah tu. Kalau bau apa ni yang busuk, Nabi marah mari masjid. Semua tu menghalang fokus seseorang bila duduk depan Allah Taala. Sebab kalau dia tahu dia duduk depan siapa, itu depan Allah yang Malik Yaumiddin, yang Malikul Mulk, raja segala raja, raja kepada hari pembalasan, penguasa kepada hari akhirat. Dia akan buat sebagaimana lebih daripada duduk depan orang besar lagi. Bacaannya teraturnya, dia tidak semayanglah keadaan gopoh-gapohnya, semayanglah keadaan tenang. Semayanglah keadaan tenang, doklah gopoh-gapoh, kerana dia tahu duduk depan siapa. Ya salam. Baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Nabi sebut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahasadu. Nabi sebut. Sampai ke akhir hadis, wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru. Sampai ke akhir hadis ni agak panjang. Nabi kata yang pertama sekali saya nak ambil poinnya, jangan kamu saling mendengki. Baik, kita tengok. Nabi sebut yang pertama, la tahasadu, hasad. Jangan kamu dengki antara satu sama lain. Sifat dengki ni ada pada watak manusia, perangai manusia ni. Semula jadi, boleh jadi, tapi kena kawal. Yang mana manusia ni dia tidak akan boleh orang tu lintah dia dalam apa sahaja perkara. Betul tak? Asah dia perangai manusia ni begitu. Dia tak akan boleh orang lebih pada dia dalam suatu perkara. Jadi benda tu hak jahatnya saya sebut tadi. Bila dia dengki dengan seseorang, dia akan usaha supaya orang tu tak akan lebih daripada dia. Dengan cara dia fitnah kawan tu, dia kata pada kawan tu, dia jatuh kawan tu kerana dengki. Sama. Tu dengki yang tidak dibolehkan. Berdosa besar. Satu lagi, ada jenis manusia yang dengki kepada kebaikan. Dengan rasa bahawa kebaikan orang yang kita dengki itu kekal kena ada bersama dengan orang tu. Maknanya kita dengki pada dia nak jadi kaya, tak apa, tapi kita rasa kita jadi kaya macam dia, aku dengki, menyebabkan kita ni usaha biar jadi kaya macam dia juga tanpa mengharapkan dia tu jadi miskin. Itu tak apa. Orang panggil berlumba ke arah kebaikan. Dengki kepada orang derma banyak. Tak boleh dia derma banyak, saya rasa ustaz. Saya nak derma banyak juga. Dia derma berapa ringgit? RM10. Saya nak derma banyak sikit, RM11. Walaupun banyak RM1 lah, tak apa. Dengki begitu. Dengki ustaz, dia ada ilmu, nak mengaji jugalah supaya saya ada ilmu. Dengki ustaz, dia mari masjid, nak mari masjid jugalah. Tapi jaranglah orang dengki begitu. Saya tengok awak ni dengki lah pergi masjid. Setiap waktu. Saya rasa nak pergi juga. Jarang orang dengki begitu. Jarang. Nak pergi lah mapuh mong, dia kata.
Aku tak heran sikit abuk dia kata abuk gigi. Dah merasa mun itu lebah sangat. Hak gitu ada. Kalau saya rasa dengki lah dengan awak boleh baca Quran tapi saya tak boleh baca. Nak buat macam mana? Saya kena mengaji juga. Tak apa. Dengki hak begitu tak apa. Saya nak bagi tahu yang manusia ni memang dia tak boleh duduk orang tu lebih pada dia, tapi dia pandai kawal, dia jadi kebaikan. Dia tak pandai kawal, dia jadi kejahatan. Boleh faham tak? Memang keinginan ni Allah Subhanahu Wa Taala tanam dalam jiwa kita semula jadi keinginan ni. Nak pada perempuan Tuhan letak pada kita semula jadi. Tapi kena menikah. Zina tak boleh. Syaitan dia tak heret pada menikah tu, dia heret pada berzina. Tiku je syaitan. Allah suruh menikah. Allah Ta'ala kata ayyuhas syabab, wahai pemuda, man istata' alaikumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau kamu mampu berkahwin, maka kamu berkahwin. Karena perkahwinan itu menjaga kehormatan kamu. Nabi sebut, menjaga kemaluan kamu. Kahwin. Tapi kalau kamu tak mampu, fa'alaihi bis-shaum, kamu kena puasa. Penyelesaian dia begitu. Penyelesaian dia tak mampu puasa, tak mampu kahwin. Kalau tak mampu kahwin dua macam mana? Tu aku tak tahu lah tu. Tu balik bincang sendirilah dengan isteri tu. Tu Nabi sebut bagi orang muda, kalau tak mampu puasa. Tapi syaitan dia akan heret kepada penzinahan. Nak kahwin tak boleh lagi, duit tak ada lagi, syaitan kata zina dululah. Zina tak kena duit banyak. Zaman sempadan Thailand duduk buka dulu pergi bayar berapa ringgit, pergi danuk no. Boleh nak buat apa saja. Saya tak pernah pergi, orang cerita. Tuan-tuan ingat saya dah pernah pergi dah tu. Orang cerita buat cari. Pergi mana-mana, orang berzina mana berapa ringgit je bayarnya. Tapi haram. Tak boleh. Menikah ni mungkin kena duit banyak sikit tapi halal. Memang nak masuk syurga ni payah. Bukan senang. Apa yang manusia inginkan, Islam tidak akan sekat benda tu kecuali benda tu mudarat pada diri dia. Manusia nak apa atas muka dunia? Nak harta. Islam tak pernah kata jangan ambil harta, jangan. Tidak ambil. Tapi jangan lupa akhirat. Sebab tokoh manusia atas muka dunia ni, hak ambil harta lupa pada akhirat ada dah. Hak kena telan ke bumi tu orang panggil Qarun. Nak jawatan tinggi, ambil jawatan tinggi tak apa, nak jadi orang besar masuk politik. Tapi kena ingat, ada dah tokoh politik atas muka dunia ni mapuh dalam laut tu. Nama apa? Firaun. Nak jadi apa? Nak jadi apa boleh, tapi tokoh jahat tu ada. Nak jadi tokoh politik orang baik ada. Contoh dia Nabi Sulaiman, Nabi Daud tu. Orang politik boleh jadi baik. Tak politik apa dia tu pemimpin, dia tu raja. Nabi Yusuf menteri keuangan, pegang khazanah negara, minat jadi menteri keuangan, tak apa jadi macam Nabi Yusuf. Tengok dia jaga negara dia di musim kemarau. 7 tahun kemarau tu boleh hasil mahsul tu penuh, melimpah. Orang luar pula mari ambil dalam negara dia. Boleh faham ni? Tu cerita Nabi Yusuf. Kita nak jadi apa? Tokoh lah Quran tu ada. Tokoh baik, tokoh jahat. Pilih. Ni syaitan sebagai tokoh jahat. Ni ikut Nabi sebagai tokoh baik. Tapi ramai yang ikut syaitan, dia tak ikut Nabi. Baik. Itu kelompok yang pertama dia kata, yang berusaha dengki pada kawan tu, dia nak usaha menghilangkan kenikmatan kepada orang yang dia dengki tu dengan cara macam-macam, dan dia berbuat zalim baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Ini dengki yang amat dicela, dan ini merupakan dengki yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kedengkian yang ada pada orang Yahudi Nasara.
Dia dengki dengan Nabi Muhammad satu, yang kedua, dia lawan Nabi Muhammad supaya orang ni tak ikut Nabi Muhammad. Supaya orang hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sanggup ubah kitab dia sanggup ubah perkara-perkara agama yang ada pada agama dia yang nak sama akidah dengan orang Islam, semua dia ubah. Kerana nak jaga perut dia dan dengki dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Yang kedua, dengki ni dia jenis dengki pada orang lain, tapi dia tidak ikut perasaan dengkinya. Dia tidak buat zalim macam nombor satu tadi kepada orang dengki, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Tapi orang begini dia kata ada dua jenis. Yang pertama, yang tidak kuasa untuk halang perasaan dengki dalam hati dia. Perasaan ini menguasai diri dia, yang tak boleh nak keluar. Dia tak buat apa-apa, dia tak buat zalim pada kawan tu, dia tak buat apa, cuma perasaan dengki tu membengkak dalam jiwa dia ni. Mana tak ada apa, duduk seorang dia begitu. Tapi ingat, orang lagu ni dia kata mudah untuk dibawa oleh syaitan. Yang kedua, jenis ni mula-mula dia dengki. Orang yang ada dengki tu dia tak harap apa-apa. Dia tak tunjuk dia punya kedengkian itu. Tapi dia ada azam. Azam macam mana? Satu hari nanti tengoklah macam mana. Azam dia ada untuk menjatuhkan kawan tu. Tiba-tiba kawan tu jatuh sungguh, dengan sebab dia dengki, dengan sebab azam yang ada pada tubuh dia itu, dan dia bersorak bila kawan tu jatuh. Ini berdosa. Nombor satu tidak berdosa, dia ada saja je, duk main dalam hati dia, dengki. Dia tak ada perbuatan, tak ada buat dengan ucapan apa orang panggil, duduk membekak dalam hati ni sorang-sorang. Duk meletuklah jiwa ni sorang-sorang tu, tak apa tu. Tapi syaitan boleh heret juga. Dia boleh heret kepada yang kedua ni, muncul di perkataan dia. Dia tengoklah satu hari nanti, dia harapkan orang tu jatuh satu hari nanti. Doa dia begitu. Tiba-tiba orang tu jatuh sungguh. Ini berdosa. Kerana contoh dia kata macam orang yang ada tekad untuk melakukan maksiat, cuma waktu je tidak memainkan peranan untuk dia buat maksiat. Saya biasa buat contoh lah pada tuan-tuan kan. Kalau orang tu mari masjid, nak mari curi tabung masjid. Dia pun sembahyang sunat 2 rakaat depan tabung tu, sembahyang sunat hajat, minta dimudahkan mencuri. Manalah tahu dah. Dia sembahyang lepas tu, duduk sembahyang, duduk tengok ke tabung tu, duduk tengok orang Tok Bilal duduk depan ni. Tok Siok duk sapu Tok Siok tu duk tengok dia. Khusyuk, dia kata semayang duk tengok tabung, tak dah khusyuk. Orang khusyuk tengok tempat sujud, dia khusyuk tengok tabung. Duk tengok tabung tu, duk tengok nak kait lagu mana. Dia tengok. Nak mengai tu lagu mana duit dalam tu kan? Sudah semayang tengok kiri kanan, tengok Tok Siok ada lagi. Tok Siok duk buat apa tahulah. Ada lagi Tok Siok dia kata. Sampai tahap dia pun balik rumah. Kenapa tak jadi nak melaksanakan curi tu? Kerana Tok Siok tu dah ada. Dia dapat dosa ke tak? Dapat dosa. Kerana usaha tu telah ada. Dia mari masjid dah daripada rumah dia. Dia start motor dah. Dia azam sudah ada. Cuma dia tidak boleh buat kerana ada halangan. Perbuatan baik pun begitu. Azam dah ada dalam jiwa. Hati duk nak buat benda baik dah, tiba-tiba ada halangan daripada untuk kita buat baik, dapat pahala. Sama macam orang buat. Nabi kata inna fil Madinah, dalam hadis Nabi kan, Nabi kata sesungguhnya di Madinah itu ada orang yang turun bukit bersama dengan kita, orang yang mendaki bukit bersama dengan kita, cuma dia tidak bersama dengan kita di sini. Sahabat kata siapa dia? Rasulullah. Kerana dia dihalang dengan beberapa halangan. Maknanya hati dia duduk bersama kita dah, cuma terhalangnya, mungkin dia sakit, mungkin dia apa, dapat pahala. Sebab tu kita niat nak buat baik, dia kena niat banyak buat baik.
Tak ada usaha untuk buat baik. Kita duk kata gini, nak pergi kuliah lah, nak masjid malam ni, ustaz duk mengajar malam ni, nak pergi masjid. Tiba-tiba marilah pukul 6.30, sampailah kawan kita daripada jauh. Kita tak mahu pergi, nak pergi masjid. Tetamu, layan tetamu tu sunnah Nabi juga. Boleh faham ni? Tetamu tu sunnah Nabi juga, layan tetamu. Kita pun tak pergi masjid malam tu. Kalau mari pun mari solat saja je, kena balik lah malam. Sebab apa? Tetamu duk ada di rumah baru sampai. Hati duk nak pergi, hati duk di masjid. Pahala dapat ke tak? Dapat pahala. Dapat pahala. Tu penting kita niat nak buat baik, dengan ada usaha nak buat baik. Kalau kita dihalang, tetap dapat pahala. Baik. Tu dua jenis dengki. Dengki yang pertama tak boleh. Dan kelompok dengki ini, apabila ada sahaja perasaan dengki, ni satu jenis lagi, dia akan cuba membuang perasaan dengki dengan dia buat kebaikan kepada orang yang dia dengki. Ini yang terbaik. Mari je perasaan hasad dengki ni, dia terus buat baik kepada orang yang dia dengki, supaya hilang perasaan dengki pada dia. Ini payah nak mampu, tak mampu nak buat ni orang yang betul-betul boleh buat, memang orang panggil iman dia kuat. Berdengki dengan seseorang, tengok kita buat baik dengan dia. Nak buat baik dengan dia tu bukan dengan tujuan bahawa nak suruh dia tu laranak tu, tidak. Buat baik dengan dia sebab adalah perasaan kita ni nak buang perasaan dengki tu. Ini besar pahala di sisi Allah, kerana kita ada usaha untuk membuang perasaan dengki daripada kita. Baik. Orang yang hasad dengki ni, dia terjun kepada lembah bahaya. Di antaranya, orang yang dengki, dia adalah seorang yang saya teruskan dulu 3 minit ambil masa, lepas tu kita azan, lepas tu kita iqamah. Kalau saya berhenti, orang tengok live ni dia turun nanti. Jadi tak syok masuk gear banyak dah ni. Nak berhenti sekejap tak syok, tunggu sekejap. Dalam 2-3 minit je, tak lama. Nampak makanan ada belakang tu, tak boleh lama-lama. Baik. Hasad dengki ni bererti dia telah membenci kepada ketetapan Allah, sama ada kebaikan pada seseorang dia ataupun pada diri dia. Dia rasa benci sangat diri dia, Tuhan buat begini, dan dia rasa benci sangat dengan takdir yang Allah Ta'ala tetapkan pada seseorang. Mana boleh begitu? Mana boleh kita tak terima qada dan qada yang Allah Ta'ala berikan? Kita menega sama menega, produk sama produk. Kawan tu jual produk sama, menega sama, tiba-tiba kawan tu laku lebih pada kita. Tu rezeki, taklah bagi ke dia. Yang mungkin kita ni ada benda yang kita tak kena lah buat, mungkin lah dari segi promosinya. Mungkin dia tu promosi hebat, kita promosi kurang. Dan mungkin dia tu nak pergi di kedai dia tu, dia senyum ke, nak makan apa cik, kami ada begini-begini. Mungkin pergi kedai kita tu, pilih nak makan apa? Kalau jenis ambil order begitu, kita tak pergi dah. Muka pula masam. Kalau muka masa comel, dahi licing, tak apa. Ni muka beku, berbewak pasir. Geran juga aku. Tak, dok mari tanya, nak minum apa? Cepat-cepat lah order. Tanya gitu. Saya kena dah sekali. Bukan kedai di sini lah. Dia kata cepat-cepat lah order, nak minum apa? Dia kata gitu pada saya. Saya pun ambil lah menumu ni, aku lapar sangat nak makan kedai, banyak lagi kedai lain. Kita jawab gitu. Nah, bahasa panah lengah gitu. Kita pergi kedai lain. Mana sabar dia kata begitu. Cepat-cepat lah order, dia kata nak minum apa? La ilaha illallah. Kita ni pelanggan, dia tu nak berjual pada kita. Dia nak berjual kan, nak bergaduh ni. Nak bergaduh apa cara nak bergaduh? Nak berjual apa cara nak berjual dah? Mungkin situ dari sudut layanan tu. Kalau kita pergi kedai orang Thailand, sup Thailand, Allah, makan gapo habis.
Duduk abai, Allah kita boleh abai tu ga. Tak ingat langit dunia, tak ingat langit bumi dah. Nak buat aku mana duduk di rumah tu? Bini kita tanya, nak makan nasi ke tak? Tanya macam cari gaduh lah. Kita kata tunggu kejap lagi orang duduk dapur ni cepat-cepat lah nak letak nasi ni. Kalau orang duduk tengok TV tu baru minta nasi. Dia meletek ke suami dia pula. Agak-agak pakcik nak makan ke tak? Malah aku, baik aku ke kedai Joyah dia kata. Nah, Joyah tu pula asal orang petani. Duduk nak minum air gapo habis. Boleh habis butir tu gak, luruh gigi pelesu. Nampak kan dia? Mungkin dari sudut tu orang ramai kedai dia makan tak sedap sangat. Dan saya nampak memang gitu. Kadang-kadang kalau kata kedai tu ramai, kadang servis dia bagus. Kita rasa makan tak sedap mana, tapi servis dia tu bagus. Dia mari cik, sila cik nak makan apa, mungkin begitu. Dia layan begitu. Ada juga layan gitu nak sembelih kita pun ada. Dia asal pisah siap-siap dah. Tunggu naik tahi bayar dia beraup dia sembelih dia. Tu jenis begitu pun ada juga, tapi tak semuanya begitu. Tapi mungkin orang ramai kedai dia sebab tu. Jadi bila kita ingat bahawa benda ni adalah takdir Allah dan rezeki Tuhan nak bagi, nasihat kita pun fikir, tak ada apa. Yang akhirnya, hasad akan menghapuskan kebaikan sebagaimana api yang menghabiskan kayu. Hasad menghapuskan kebaikan sebagaimana api itu habiskan kayu. Maknanya benda yang hasad ni dihabiskan semua amal-amal baik kita dengan sebab kita hasad kepada seseorang. Maknanya bila kita jumpa dengan Allah Ta'ala, buat amal banyak pun habis jadi abu belaka semua sekali, kerana kita ada penyakit hasad yang kuat pada jiwa kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu Allah SWT dalam keadaan qalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan sihat dan sejahtera. Dan jangan sekali-kali kita ada penyakit hasad ni pada jiwa kita. Kalau ada, kita kena terimalah. Kita kena terima bahawa kita ni bersalah hasad dengan orang, dan kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkati Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asril insana fi khusr alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.